Selamat sejahtera, Wanakum, Tajahau. Saya Suman Sibam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik yang berkaitan dengan Iswardi Morni. Baru-baru ini kita lihat ada seorang pro politik mempertikaikan kuasa-kuasa agung dan menyoalkan kuasa-kuasa agung dengan hinaan. Dengan hinaan mereka menggunakan suara politik mereka untuk tujuan kepentingan untuk merendahkan sistem monarki dan perlembagaan di negara ini. Ini yang kita nak lihat, dan hari ini saya ingin menjelaskan menggunakan perlembagaan persekutuan dalam bahagian 4 perlembagaan persekutuan kepada mereka yang tidak tahu perlembagaan persekutuan. Mereka bukan tidak tahu, mereka dalam sesuatu politik mereka lebih afdal dalam perkara-perkara dalam perlembagaan persekutuan. Hari ini saya keluar, hari ini saya nak nyatakan apa yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan. Dia menyoalkan bahagian 4 persekutuan, ketua utama negara, dan bahagian 5 pun dah nyatakan apa itu kerja dan fungsi-fungsi agung kita, raja-raja Melayu kita di negara ini, tapi mereka tidak tahu dan tidak menghormati apa yang berlaku. Bila kita tengok, mereka selalu akan keluarkan satu isu dan mereka akan mendesak kerajaan buka parlimen. Saya nak tanya kepada mereka, bila buka parlimen, adakah masalah-masalah yang ada sekarang ni selesai? Sedangkan kamu ada kuasa untuk memberi pandangan, memberi ideas kepada kerajaan sekarang. Tapi bila kerajaan dah gagal ataupun tidak dapat menyelesaikan satu masalah, kamu daripada pihak pembangkang bantai kerajaan kau. Lepas tu kamu menyatakan ini kerajaan gagal, backdoor government. Ini daripada nasihat yang di Pertuan Agong. Kamu kena tahu, kamu perlu tahu benda ni. Benda ni bukan main-main, dan mereka menggunakan satu landasan perlembagaan persekutuan untuk laksanakan apa yang berlaku sekarang. Sebelum ini kita tengok ada penggolakan politik di negara ini selama 22 bulan PH memerintah. Bila ada satu kegagalan dan tidak puas hati, rakyat tidak puas hati, adalah satu perubahan. Bila ada perubahan masih tidak puas hati lagi, bila mereka membantai sesama mereka sendiri dalam bidang politik, tidak ada masalah. Tetapi bila sampai satu tahap untuk mempertikaikan dan menyoalkan ataupun menghina yang di Pertuan Agong ataupun raja-raja Melayu ini, tidak masuk akal. Sebab itu tidak berkaitan dengan politik. Mereka itu adalah pemegang perlembagaan, dan mereka buat yang di Pertuan buat ataupun raja-raja Melayu buat berlandaskan perlembagaan persekutuan. Bila mereka mempertikaikan perkara 150 berkaitan dengan darurat, mereka kata itu tidak benar, tidak perlu ada. Sedangkan dalam perlembagaan persekutuan dah tulis dengan jelas apa yang perlu buat, apa yang terjadi, apa yang fungsi-fungsi dalam ini, semuanya ternyata. Bila tidak tahu ataupun tidak tidak tahu pasal perlembagaan, benda-benda begini akan muncul. Sebab kamu menyebarkan satu berita yang tidak masuk akal dan umpama berbau dengan penghinaan dan tidak masuk akal langsung dari segi mana sekalipun. Sebab bila dikatakan dalam perlembagaan sudah memberi hak kepada mereka melaksanakan mengikut perlembagaan persekutuan, benda tu tidak akan jadi salah. Tapi bila akan jadi salah, bila ada kepentingan politik di situ, mereka akan ubahkan perlembagaan pada kepentingan mereka, dan mereka tidak akan menyatakan apa yang sebenarnya berlaku. Yang kita selalu dengar buka parlimen sahaja, tapi masalahnya di sini bukan buka parlimen. Sebelum ini pun kita lihat di parlimen banyak masalah peribadi ataupun kepentingan diulaskan ataupun dibahaskan dalam parlimen. Isu-isu berkaitan dengan rakyat ataupun isu-isu warga asing tidak ada penyelesaian sehingga sekarang. Walaupun PH memerintah, walaupun mana-mana kerajaan yang memerintah, tapi masalah-masalah begini tidak ada penyelesaian. Dan sekarang rakyat sudah terdesak. Bila terdesak, mereka yang politik punya orang ni akan mengambil kesempatan
daripada kesempitan rakyat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Menghantar memorandum, menghantar ini, menghantar itu. Sedangkan kamu ada kuasa, kamu boleh melaksanakan apa yang diberi pada kamu. Bukan ikut rakyat, apa yang difikirkan oleh rakyat, kamu buatkan. Kamu kena buat satu penyelesaian kepada rakyat. Bukan menggunakan suara-suara rakyat untuk memberi satu hasutan ataupun berbau penghinaan dan menjual nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak minta begitu sekalipun. Rakyat tidak mendesak begitu sekalipun. Rakyat mendesak pihak politik sahaja. Sebab pihak politik sekarang kita ada berbagai. Bila ada pelbagai, rakyat minta bersatu ataupun bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini dan memberi idea ataupun pandangan-pandangan terhadap penyakit ini. Tapi ini tidak. Mereka lebih rela untuk buka parlimen, bergaduh sesama sendiri dan membuat rakyat lagi pening dengan politik. Dan mereka akan memberi satu ucapan kebencian di mana-mana sekalipun. Bila kerajaan dah gagal, mereka bukan tidak membantu kerajaan dalam isu pandemik. Sebab isu pandemik bukan berkaitan dengan negara saja. Sebab ini isu nyawa rakyat. Bukan pendapatan. Dikatakan ekonomi rakyat memang dah hancur. Tapi ini dikatakan penyakit. Penyakit kepada rakyat. Kamu yang berkuasa ataupun yang berpolitik, bermain politik 24 jam, bekerjasama dengan pihak-pihak kerajaan untuk membantu rakyat. Sebab kamu janji dengan rakyat, kamu adalah wakil rakyat dan memberi sumbangan usaha kamu dan idea kamu untuk menyelamatkan rakyat, untuk membantu rakyat. Tapi ini tidak. Bila dikatakan memorandum untuk buka parlimen, majoriti dah kurang, persentage dah kurang, bukan masalah ini sekarang. Bila kita sekarang tukar politik sekalipun, apa akan jadi perubahan? Tidak ada perubahan langsung. Sebab ini adalah tujuan kepentingan. Bila sekarang majoritinya dikurang daripada segi politik sekarang ni, daripada PN, bila kita tukar pada kerajaan baru, adakah masalah ini akan selesai dengan segera? Tidak. Memang masalah ini berjangkit. Begitulah juga dengan sistem politik Malaysia dengan berjangkit, sistem berkepentingan dan sistem kepartian. Ada kepentingan di situ, mereka akan bersuara menyoalkan semua perkara dan tidak ada satu penyelesaian masalah di situ. Ini baru suara rakyat, bukan daripada orang politik untuk menyuarakan suara rakyat. Sebab suara rakyat dah sampai kepada orang politik untuk menjalankan tugas mereka. Bila suara rakyat dah sampai kepada mereka, mereka pun tidak akan jadi ahli parlimen, tidak akan jadi YB dan segala-galanya daripada politik. Mereka sekarang sudah ada kuasa. Bila sudah ada kuasa, laksanakan dengan bagus, dengan adil, dengan sesama. Bukan menunding jari itu salah, ini salah, cari salah sampai ke sudah tidak akan jumpa. Di sini saya tegaskan, jangan menggunakan suara politik untuk menyoalkan benda-benda yang berkaitan dengan perlembagaan. Bila dikatakan perlembagaan, di situ dah cukup untuk kita nyatakan apa yang berlaku pada sekarang pasal darurat, prolongasi darurat berkaitan dengan apa yang jadi untuk penyakit ini, COVID-19 ini. Semua dah nyatakan untuk kita bertindak. Akta 342 di situ dinyatakan. Bila dikatakan double standard, memang ada double standard. Perkara ini kamu boleh melawan. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan parlimen, kamu tahu apa masuk darurat. Darurat kesihatan, proklamasi darurat, perkara 150. Kamu orang politik lebih pandai daripada saya ataupun daripada rakyat untuk mempertikaikan benda ini. Tetapi kamu tidak mempedulikan dan tidak mengkaji benda ini untuk menyampaikan perkara benar seperti mana Perlembagaan Persekutuan nyatakan. Kamu akan menggunakan suara politik kamu untuk menyebarkan benda-benda yang berkaitan politik saja. Dan mempertikaikan yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu tidak bekerja lah, apalah, inilah, itulah. Benda ini adalah pengkhianatan kepada negara. Sedangkan kamu tahu, orang politik tahu apa berkaitan dengan apa itu kuasa agung, apa itu kuasa darurat, apa itu kuasa parlimen. Kamu tahu. Dan ini bukan kita buka kedai ataupun buka rumah punya pintu. Parlimen di Malaysia ada prosedur tertentu untuk dibuka. Tapi bila kamu memainkan politik dan menghasut rakyat dengan cara yang salah dan menyampaikan perkara-perkara yang salah dengan berkaitan dengan parlimen, berkaitan dengan perlembagaan, perkara ini yang akan merosakkan anak bangsa kita untuk masa akan datang daripada pengetahuan Perlembagaan Persekutuan. Dan tidak ada seorang pun menteri
untuk masa ini menjelaskan benda ini kepada rakyat. Sebab rakyat yang menjelaskan kepada rakyat. Sedangkan kamu tahu apa yang berjadi, apa yang terjadi, apa masalah sekarang, tapi kamu tidak keluar untuk menjelaskan perkara ini. Perkara ini yang wajib, wajib diterangkan ataupun diterapkan kepada rakyat Malaysia untuk masa ini. Sebab masa ini rakyat dah confused dengan politik sekarang ni. Sebab pihak sana bantai, pihak sini bantai. Yang kena rakyat. Kamu berjanji dengan rakyat untuk membantu rakyat dari semua segi. Tapi sekarang sesama kamu main politik. Main politik sampai ke sudah. Ini salah, itu salah, itu salah. Jangan cari salah saja. Memberi satu pandangan, idea untuk membenteras COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.